Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya isu tertunggak bakal tinggal kenangan. Sebagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke rancangan Bicara. Sarjana Bahasa Melayu terkemuka dari Malaysia menjadi tamu pilihan malam ini. Profesor Emeritus Abdullah Hassan adalah antara gergasi dalam dunia bahasa Melayu. Beliau mendapat gelaran Doktor Falsafah dalam bidang linguistik daripada Universiti Edinburgh di Britain 40 tahun lalu dan dijulang sebagai profesor penuh pada tahun 1980. Sebagai sarjana dan pakar bahasa Melayu, Profesor Emeritus Abdullah Hassan terlibat dalam aspek pengajaran, pengembangan, perancangan, penterjemahan dan perjuangan bahasa Melayu. Antara pencapaiannya, Profesor Abdullah sudah mengarang sekitar 40 buku secara individu maupun secara berkumpulan dan ini termasuklah 10 buah kamus. Beliau antara sarjana yang percaya bahawa alam Melayu sudah berusia 4,000 tahun. Dan di Malaysia, beliau terkenal sebagai antara tokoh yang membantah penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar pendidikan sains dan matematik dan berjuang menuntut dasar tersebut dimansuhkan. Minggu lalu, Profesor Abdullah berkunjung ke Singapura untuk menjulang perjuangan tokoh bahasa dan budaya Singapura iaitu Dr. Muhammad Arif Ahmad. Bicara mengambil peluang bertemu dengan beliau untuk mencungkil minda sarjana Melayu ini. Profesor Emeritus Abdullah Hassan, selamat datang ke rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, anda antara sarjana yang kuat ya memperjuangkan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan ya di Malaysia khususnya, termasuk bagi dalam mata pelajaran matematik dan sains ya. Ini kata anda ya demi memandaikan rakyat dan juga demi melestarikan ya jati diri orang Melayu ya. Kenapa ya nampaknya anda begitu bermati-matian ya Prof dalam perjuangan ini? Mungkin di Singapura kita tidak begitu dapat melihat hakikat ini. Tetapi di negara seperti Malaysia, walaupun tidak sebesar negara Indonesia misalnya, apabila kita menggunakan sebuah bahasa asing seperti bahasa Inggeris, sebenarnya bahasa Inggeris itu hanya dimengerti oleh sebahagian masyarakat bandar. Apabila diajarkan kepada seluruh negara, sebenarnya lebih daripada 60% pelajar sebenarnya tidak memahami apa yang diajarkan. Jadi oleh sebab itu adalah satu dasar yang ada orang yang mengatakan itu dasar yang gila. Pernah saya ditanya oleh seorang rakan. Agak keras ya. Ya, pernah saya ditanya oleh seorang rakan dari Inggris. Kata, what's wrong with it? It's good. It's a language full of knowledge and information. Saya kata betul. Tetapi katakanlah begini, saya terbalikkan keadaan. Besok saya menjadi Perdana Menteri di Inggris, lalu saya keluarkan satu arahan, mulai besok semua anak sekolah bertukar ke bahasa Melayu. Oh, katanya itu gila, betul. Itulah yang dilakukan di sini. Dan kita ingat asal digunakan bahasa Inggeris semua orang faham. Itu sebenarnya tidak ada asas itu. Sekarang pun setelah 10 tahun, sebenarnya masyarakat yang di luar bandar itu tidak memahami bahasa Inggeris. Jadi apabila dikendalikan kelas dalam bahasa Inggeris, pelajaran itu tidak sampai langsung. Jadi itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua ni agak akademik sedikit dan kita perlu menggunakan teladan dan contoh negara lain. Apabila kita mau memandaikan sesuatu bangsa, menggunakan bahasa yang difahami oleh rakyat itu satu, seperti yang saya katakan tadi. Yang keduanya ialah apabila kita menggunakan bahasa lain yang bukan bahasa sendiri,
sebenarnya ada satu unsur yang akan terhapus, iaitu yang kita katakan kreativiti pribumi. Apabila ilmu itu sampai ke dalam benak rakyat, tetapi rakyat itu tidak menerimanya di dalam bahasa sendiri, lalu ilmu yang sampai itu sebenarnya diselubungi oleh konsep dan pemahaman barat, maka mereka itu selalunya hanya menjadi pengguna, consumers kepada masyarakat yang dari mana bahasa itu datang, dan mereka juga nanti gagal menggunakan minda sendiri untuk berfikir. Umpamanya kita dapat melihat kenapa agaknya masyarakat rakyat di Taiwan yang belajar ilmu melalui bahasanya sendiri itu, pertama mereka cepat pandai sebab mereka belajar dalam bahasa sendiri. Yang kedua, apabila mereka mendapat ilmu, minda pribumi mereka itu akan menjana idea-idea yang tidak pun pernah difikirkan di tempat lain. Katakanlah orang Jepun ya, apa yang kita katakan minda kreativiti pribumi itu. Rakyat Jepun ini terkenal dengan suatu budaya sendiri, iaitu ada saja apa-apa benda yang besar nanti mereka akan kecilkan. Ada pokok apel besar, nanti mereka kecilkan. Dikatakan itu dibonsaikan. Jadi, itu satu kreativiti pribumi. Jadi, itu sebabnya, apabila mereka membeli patent microwave oven yang pertama itu dari Motorola, microwave itu sebesar bilik darjah. Tetapi apabila sampai ke Jepun, mereka juga punya satu budaya lain yang dikatakan Kaizen. Mereka akan memperbaiki apa yang ada, lalu dibaiki oven itu, sehingga sekarang oven itu boleh kita letakkan di atas meja dapur. Jadi itu yang dikatakan kreatif pribumi yang akan hilang apabila kita belajar dalam bahasa Inggeris. Kita hanya akan memproses dalam budaya Inggeris, kita akan hanya menjadi consumer kepada bahan Inggeris. Tapi budaya pribumi itu tidak akan pernah muncul. Apakah golongan seperti anda ya kian memenangi atau sebaliknya ya perjuangan sedemikian? Kita maklum ya bahawa asalkan daripada bahasa dan budaya luar ya, bahasa Inggeris dan juga yang sebagainya ya, yang ditambah pula dengan apa yang dikatakan sebagai maksud niat daripada dasar Dr. Mahathir itu ya, ialah untuk mempercepatkan lagi pembangunan negara menerusi bahasa Inggeris, kerana ilmu-ilmu yang dikatakannya sudah sedia ada dalam bahasa Inggeris. Ya, itu adalah satu falasi. Kita akan dapati negara-negara dunia yang tidak meminjam bahasa lain, mereka tu lebih pantas maju dan cepat maju, tidak membuang masa kerana belajar bahasa lain. Contohnya? Contohnya misalnya Taiwan, Jepun, Korea, mereka itu sangat maju. Bandingkan negara-negara ini dengan Ghana, Kenya yang menggunakan bahasa Inggeris, Nigeria yang tidak pun dapat melepasi tahap kemiskinan. Jadi belajar dalam bahasa pertama, tidak seluruh masyarakatnya akan dipandaikan oleh bahasa Inggeris tersebut. Yang kedua, yang pandai itu pun mindanya terjajah. Kita ambil contoh yang paling ketara, Republik Rakyat Cina. Mereka itu boleh dikatakan menukarkan, menggunakan bahasa sendiri untuk mengajarkan ilmu itu dalam lingkungan 20 tahun, 30 tahun yang lalu saja. Tapi sangat cepat. Mereka menterjemahkan semua ilmu ke dalam bahasa Cina dan terus dapat memanfaatkan segala ilmu tersebut sehingga mereka dapat menghantarkan manusia ke angkasa lepas. Itu semuanya berlaku dalam lingkungan masa 30 tahun. Media
MediaCorp proudly presents The Laurels, the search for Singapore's most popular ads on TV and radio. From now till 10th March, vote for your favorite TV and radio commercials and stand to win the top prize of $10,000. Wey! Alah, 来个 sneakers. I wanna be your only man. Don't wanna see you with no other man. And then I saw her face. I'm a believer. Please visit our website or Facebook page to check out all the TV and radio finalists of The Laurels and cast your vote today. The Laurels is brought to you by main sponsor Seng Chun Farm, freshness for life. Main sponsor Thompson Ginkgo, activated in Japan for relief of numbness, cold hands and feet. Co-sponsor Toyogo, we cater to all your needs. And main sponsor Mitsubishi Electric, changes for the better. Apa kata kita berhibur bersama Zamani? Bukan sekedar denganmu. Slam dibaling batu oleh penonton. Jeng, jeng, jeng. Ku curahkan. Ada hati yang termanis. You also mix Filipino and Chinese. I mix with Indian boy girl. Terima kasih. Alley Cats. Selasa, 8.30 malam hanya di Suria. Ingin saya berikan satu senario ya Prof ya. Kita melihat ya bahawa dalam iklim politik Malaysia sekarang ini ya, di mana masyarakat China dan India nampaknya ya semakin lantang menyuarakan suara politik mereka. Apakah anda bimbang ya bahawa mungkin pada masa depan mereka juga akan menyuarakan semangat bahasa masing-masing dengan lebih kuat lagi ya, yang bahasa Tamil, bahasa Cina sebagainya ya. Dan ini mungkin akan menghakis penguasaan atau dominannya bahasa Melayu di Malaysia ya. Kepada mungkin bahasa Inggeris sebagai bahasa pertengahan? Apa yang saudara katakan bahawa akan lebih banyak desakan daripada kaum Cina dan India itu sudah berlaku sebenarnya apabila mereka melihat Menteri Pendidikan dan Perdana Menteri itu lemah dan sudah memikirkan supaya mereka ini mengundi beliau, maka diberikan ganjaran-ganjaran begini. Itu memang sudah berlaku malah apabila kami mendesak bahasa itu diguna bahasa pendidikan itu mesti bahasa ibunda. Maka masyarakat Cina, Dong Zhong dan John Jiazong ini juga yang bersama-sama kami mengatakan yang mereka perjuangkan itu bukan bahasa Melayu tapi bahasa Cina. Dan sekarang ini yang Tamil ini yang sedikit bilangan, bukan semua India Tamil. Ada Malayali, ada Telugu. Yang Tamil ini pun sudah mula bersuara dan saya melihat ni dari beberapa segi. Kita tidak boleh melarang mereka menggunakan bahasa sendiri. Tapi apa yang sangat penting dalam mengekalkan bahasa asal itu, apakah warga negara ini mau belajar bahasa kebangsaan, bahasa Melayu atau tidak? Sebab itu sangat penting sebagai perhubungan. Kalau tidak nanti setiap satu arahan atau notis yang diberikan oleh pemerintah akan terpaksa dibuat dalam 4 bahasa. Dan kalau begitu mungkin kita boleh kurangkan satu. Inggeris tidak ada kena-mengena. Tidak ada, itu bukan bahasa ibunda sesiapa pun. Jadi kita harus ada peraturan. Cina itu agak besar. Tetapi India ni ada 13 jenis kaum India dengan Singhalisnya lah dan sebagainya. Yang mana satu yang nak digunakan. Dan bagaimana juga dengan pribumi seperti Kadazan Duzun dan sebagainya itu. Kita ada peraturan. Sekiranya bilangan itu banyak dan kerajaan boleh memberi apa yang mereka tuntut, itu tidak mengapa. Tapi sekiranya bilangan itu terlalu kecil, kita terpaksa mengatakan belajar saja dalam bahasa kebangsaan. Itu ada. Dan saya juga antara orang yang tidak percaya bahawa satu bahasa itu akan menyatukan orang. Umpamanya di Inggris itu
India dan orang Asia yang bergaduh di Leeds dengan orang Inggeris itu juga berbahasa Inggeris, tetapi itu tidak pernah menyatukan mereka. Dan orang kulit hitam di Amerika itu juga sudah berbahasa Amerika, tetapi mereka masih bergaduh. Jadi saya tidak begitu yakin yang satu bahasa itu menyatukan orang, tetapi menanam sedikit perasaan kebersamaan itu ada. Dan agaknya lebih penting pada saya di sini lah, orang tidak akan berkelahi sekiranya pembahagian ekonomi itu sama rata. Selalunya itu akan lebih menjadi daya dorong untuk mereka supaya tidak berkelahi. Bukan soal bahasanya. Anda sebagai seorang pakar bahasa ya, pejuang bahasa, ingin saya tanyakan ya, polemik yang berlaku dalam masa beberapa tahun ini ya, penggunaan perkataan Allah, di mana bilangan kumpulan di Malaysia menyatakan bahawa itu khusus untuk kegunaan orang Muslim saja, tetapi ia juga mahu digunakan oleh kumpulan-kumpulan Kristian ya. Sebagai seorang pakar bahasa ya, mungkin apa perspektif anda dalam polemik ini? Isu ini agak payah kita berbicara sebab ada unsur emosi yang cepat orang menuduh apa saja ya. Tetapi sekiranya saudara bertanya begitu, saya juga mahu mengatakan bahawa sebenarnya perkataan Allah itu juga digunakan oleh masyarakat Kristian Arab yang lain. Jadi bukan semua Arab itu Islam. Jadi mereka menggunakan perkataan itu. Itu dari sejarahnya. Tetapi yang kita agak sibuk ini, ada beberapa isunya. Yang bahasa Melayunya itu kenapa digunakan Allah, tapi yang bahasa Cinanya tidak. Ya kalau mau digunakan dalam kitab apa ini, kitab Injil ini, perkataan Allah, kau pakailah. Yang bahasa Inggris juga tukar, yang bahasa Cina juga tukar, yang bahasa India juga tukar. Tapi ini tidak. Tetapi saya setuju, saya mengatakan bahawa memang ada orang Kristian Arab yang menggunakan perkataan itu tidak jadi masalah. 310 dolar. Tas berdiri 410, berdiri tas 410. 310 Bashmir, 310. 5 tas 10 dolar, 5. 5 10 tas. Murah-murah Noma. Murah-murah. Baik Prof, berbual tentang pengantarbangsaan bahasa Melayu ya. Ingin saya tanyakan ya, nampaknya ya bahasa Melayu punya nilai ekonomi di Timur Tengah misalnya ya. Kalau kita pergi ke Baitul Maqdis, kita ke Mesir, di Makkah, Madinah juga ya. Nampaknya bahasa Melayu ketara digunakan oleh peniaga atau penjajah di sana ya untuk menarik para pelancong atau para pendatang daripada rantau ini ya. Semestinya ini juga bermakna ya bahawa hanya dengan kekuatan ekonomi Melayu, bahasa Melayu boleh begitu kuat di peringkat antarabangsa. Apa komen anda? Apabila kita mengatakan bahasa Melayu itu adalah sebuah bahasa ekonomi, bukan sangatlah nilainya itu sebagai bahasa pelancong yang mungkin hanya pulangannya hanya sekian banyak dinar. Tetapi yang sangat penting ialah bahawa bahasa itu mengandungi pengisian ilmu. Sekalipun orang lain tidak pernah menuturkan bahasa itu, tetapi adakah bahasa itu diisi dengan ilmu atau tidak? Supaya apabila anak-anak belajar, mereka ada bahan pengisian ilmu. Tidak ada orang yang sibuk-sibuk menuturkan bahasa Jepun, katalah di India. Nak buat apa? Tapi bahasa Jepun itu punya nilai ilmu yang sangat tinggi. Tapi itulah analogi kita itu, gambaran yang kita berikan. Oleh sebab ada 2-3 orang peniaga di Madinah menggunakan bahasa Melayu, mereka itu contoh bahasa Melayu ada nilai ekonomi. Sebenarnya itu adalah sesuatu yang sangat
sebenarnya tidak ada kebenarannya. Yang kita mahu ini bukan nilai ekonomi begitu. Yang kita mahu ini, bahasa itu mesti diisi dengan ilmu. Apabila anak-anak kita belajar, mereka cepat pandai. Itu yang kita mahu. Dan yang rakyat yang pandai itu akan memajukan ekonomi. 你可以不要每次吵架都用这一招吗？可以换新的吗？好，你到底有没有跟他去吃饭？有，那又怎么样？你可以给我一点自由吗？还不结婚，你要干嘛？这不是你想要的吗？ Will you marry me? Will you marry me? Diperbuat dari susu lembu, QBB Pure Ghee ialah butter asli tanpa lemak tepung, garam, pewarna tiruan atau bahan pengawet. Disyorkan oleh Chef Ismail kerana rasanya yang asli untuk masakan, membuat kuih atau barbecue. Love to read and can't get enough of books? With more than 600,000 e-books at your fingertips, you'll always stay in love here. ilovebooks.com. Give your loved ones the gift of words this season. Also available in Chinese now. Get your ebooks and send an e-gift card today. ilovebooks.com. Bercakap tentang filem ya, Prof. Saya kira anda satu-satunya Profesor Emeritus yang pernah menjadi pelakon ya di Malaysia. Dan bukan sebarang filem, tapi filem Ali Setan ya. Satu filem yang saya kira ramai orang-orang tinggal box office yang hidup zaman 80-an begitu ingat sekali ya. Anda masih ingat lagi dialog-dialog yang anda utarakan atau ucapkan dalam filem tersebut, Prof? Itu payah, itu sudah lama, tapi itu tidaklah begitu mustahak pada saya. Tapi dalam Fakulti Komunikasi itu kita mau mengajarkan seni membikin filem. Jadi proses yang terbaik ialah melahirkan sebuah filem. Dan anda sendiri terlibat. Sebagai dekan saya perlu ikut serta supaya bersama dengan para pelajarnya ya. Baik, tapi soalan sebenar saya ialah kongsi dengan kami ya, Prof, pemerhatian anda ya tentang penggunaan bahasa Melayu di Malaysia ini menerusi filem-filemnya ya. Kalau dibandingkan zaman 50-an, 60-an, 70-an ya, dibandingkan dengan sekarang ini, apa yang anda perhatikan? Ya, ada pandangan saya agak berbelah bagi ya, pelbagai di sini. Itu penggunaan bahasa ini kita harus lebih peka bahawa kita ada banyak macam bahasa ya. Filem seperti Ali Setan itu ada filem remaja dan menggunakan bahasa remaja di universiti, dan itu bukan sebuah filem ilmu yang besar yang tidak membawa apa-apa. Dia akan begitu saja disukai dan hilang dan meninggalkan nostalgia itu saja. Tetapi filem-filem yang tidak menggunakan bahasa yang baik ini, ternyata bahawa pungutan hasilnya itu tidak sebaik filem yang mengambil kira penggunaan bahasa yang baik. Dalam masa terdekat ini, terakhir ini, ada 2 buah filem yang dihasilkan dengan benar-benar memberi perhatian kepada penggunaan bahasa yang baik, iaitu filem Merung Mahawangsa dan satu lagi filem Puteri Gunung Ledang.
yang bahasanya itu bagus, bahasa Melayu. Ini yang saya katakan bahasa Melayu tinggi. Dan ternyata bahawa filem ini laku dan ditonton. Dan bermakna ini bahawa bahasanya itu juga memberikan suatu nilai tambah kepada filem itu. Sama ada filem itu merupakan satu filem yang berkualiti tinggi ataupun filem yang dihasilkan secara cepat-cepat itu untuk dijual dan orang ketawa-ketawa, tetapi selepas itu tidak ada apa yang tertinggal dalam minda untuk kita pikir-pikirkan. Okey, akhir sekali Prof ya. Saya buka mikrofon kepada Prof. Apa akhir kata Prof tentang bahasa Melayu? Bahasa Melayu ini adalah satu bahasa yang mempunyai sejarah agung yang panjang dan lama. Dituturkan oleh orang yang bertamadun tinggi sudah beratus tahun. Malah kita ini lebih awal bertamadun tinggi daripada orang Inggeris. Pada tahun 1300, semasa George Chaucer itu menuliskan The Canterbury Tales, cerita-cerita rakyat ini, cerita-cerita kecil macam Pak Pandir itu. Pada masa itu kita sudah punya ribu-ribuan hikayat besar-besar yang datangnya dari budaya kesultanan, raja-raja yang besar-besar yang sudah punya undang-undang yang tertulis. Cuma ditanya di mana tu, kadang-kadang kita pun payah. Kita ada nampak bukti satu dua di Angkor Wat lah, di Borobudur dan sebagainya. Walaupun Hindu, itu adalah Melayu. Tapi bahasa dan tamadun Melayu ini adalah satu-satunya tamadun besar di dunia. Agaknya ada 4-5 tamadun besar di dunia. Yunani, Greek, Mesir, Cina, India dan mungkin juga Parsi dan Melayu. Tetapi antara tamadun besar ini, tamadun Melayu itu adalah sebuah tamadun samudra, maritime. It's the only maritime civilization in the world. And located in the maritime zone, our civilizational artifacts decay very quickly, so we have nothing much to show. But walau bagaimanapun, bahan bukti daripada hikayat-hikayat itu sangat banyak. Umpamanya yang terakhir, kerajaan Melaka, kerajaan negeri Melaka itu pergi ke Leiden mau membeli balik salinan dokumen-dokumen, ribuan dokumen hikayat itu dibawa pulang. Dan hikayat-hikayat itu lebih tua daripada The Canterbury Tales. Dan malah seorang rakan saya di Belanda, Dr. Profesor Heinz Steinhauer mengatakan 100 tahun dahulu katanya Belanda tidak punya hikayat banyak-banyak cerita seperti kita. Kita sudah punya ribuan tahun dulu, itu sudah ada. Jadi kita ni datang daripada bahasa yang punya tradisi budaya dan tamadun yang sangat tinggi. Cuma kita tidak tahu berapa besarnya bahasa dan tamadun kita itu. Di mana kesilapan kita? Kita cepat sangat merasa kagum terhadap bahasa Inggeris. Ya. Kita kagum dan kita tinggalkan bahasa kita. Profesor Emeritus Abdullah Hassan, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita. Sama-sama, saudara. Kuncinya adalah untuk memastikan bahawa para pendatang membantu warga kita, bukan mengambil alih tempat mereka.